Yang bestnya di Masjid Simpang 4 di Pulau Pinang. Sebelum kita nak masuk jambatan yang kedua. Saya berhenti dekat sana, masa tu ada satu program ceramah kuliah duha. Saya nampak dekat dinding masjid tu fatwa pengharaman merokok. Fatwa pengharaman isap rokok ni ada dalil hadis ayat Quran mengajar. Yang best ada seorang pakcik tu baca sambil isap rokok. Di mana silapnya? Saya pun tak tahu. Macam ni. Relax dia baca. Macam tak terasa apalah. Bayangkan macam tu lah tebalnya hati dia tu kan. Nak cakap apa? Tidak membuang sampah mengata-kata. Kadang daripada luar, cermin, sap, buang. Jangan. Kita ada satu negara jiran tu, dekat negara dia komen bersih, tapi dia masuk negara kita, dia buang ikut tingkap. Saya tak nak sebut negara mana. Ada. Tidak menyusun pakaian dengan rapi. Itu juga dalam ciri-ciri kebersihan, nak fikir orang lain juga. Mudah. Orang perempuan, dia kalau lipat kain dia dah susun dah elok-elok. Pam, jangan orang perempuan lelaki kisahkan lagi. Kemudian, tidak menjaga bau mulut seperti tidak gosok gigi. Dia kata semua dunia tu banyak chemical. Tak kira lah, yang penting mulut kau bau elok. Kau telan minyak wangi tu pun tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia Datuk Haji Junaidi bin Haji Ridwan, Datuk Bandar Kuching Utara, serta yang berbahagia Datin Hajah Dayang Kurohani binti Pangeran Kasim. Banyak saya belajar dengan Datuk Haji Junaidi ni. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Khaidir bin Abang, Pengarah Dewan Bandar Kuching Utara, serta Puan Eliza binti Muhammad Tazuddin, Pegawai Kanan di BKU, ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Ghazali. Terima kasih banyak menerima kunjungan saya sekali lagi. Dulu datang malam, ni datang siang. Tu saya rasa macam pernah sampai tempat ni kan. Rupanya datang siang lain pula kan. Tapi rasa macam pernah sampai. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila bercerita tentang kebersihan dalam Islam, sebenarnya kalau cerita bab kebersihan, bulan kebersihan, bersih ini adalah merupakan satu perkara yang sangat dititik beratkan, menjadi kayu ukur di semua tempat, di semua peringkat. Kalau pergi sekolah pun sebut bersih, kena bersih, baju ni kena jaga bersih. Kalau bekerja pun bersih. Dalam bekerja bukan hanya pakaian secara zahir bersih, hati pun kena bersih. Kan? Kemudian perangai pun kena bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik. Kan? Itu sebabnya di Malaysia ni satu-satunya negara yang buat satu expo, nama dia Expo Natef. Natef ni National Toilet Expo tandas kebangsaan. Bayangkan kita buat expo tandas, di Malaysia aja buat tu, jangan main-main. Sebab kenapa tandas? Sebab tandas ni bukan hanya dari segi kecanggihannya, tetapi juga aspek kebersihannya. Kalau di luar negara, dia letakkan satu signboard, pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk, dia kata. Dia bukannya sedia jaga kebersihan tandas ini, pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Mana kalau kita masuk tu bersih, kena pastikan keluar dia lebih bersih daripada itu. Abang Abius, dia pergi syuting, dia jumpa saya lah, dia kata saya pergi syuting di Jepun. Dia syuting di Jepun untuk satu drama bersiri dan bersambung-sambung tu, dia buat penggambaran dekat sana di Jepun. Dia tanya, bila dia balik dia tanya saya, Ustaz, dia kata,
kenapalah Islam di Malaysia tak macam Jepun? Saya kata apa maksud dia? Kenapa Islam di Malaysia, orang Islam di Malaysia ni tak macam Jepun? Apa maksud dia? Dari segi kebersihan gitu. Kenapa pula? Tak tahu dia punya bersih, dia punya orang kata dalam bahasa orang Sarawak sebut tu cleanliness. Macam tu lah kan. Dia punya dia punya kebersihan dia, ya Allah Akbar, nak cakap macam mana. Saya pergi ke Korea. Di Korea kan kalau kita tengok, kalau perasan lah dekat depan apa tak yang batu-batu yang tu, yang ada batu-batu yang tu lah, yang sekeping-sekeping tu, yang celah ada tu, ada macam tanah, boleh tumbuh rumput kan. Bayangkan setiap pagi di Korea, saya bila bangun di Korea Selatan, bila saya bangun pergi makan kat depan kedai tu, minum dengan ramai-ramai ni, delegasi daripada Malaysia masa tu saya pergi. Bila tengok peniaga boleh keluar, dia ambil yang sudu tu, tangkai sudu tu dia boleh congkil tu, rumput-rumput celah-celah tu, dia kutip. Pagi-pagi depan peniaga dia akan sapu depan kedai dia. Dia akan sapu ni, longkang ni dia tolak. Saya fikir, ya Allah Akbar, di Malaysia macam mana? Di Malaysia telefon di kayu. Bila nak bersihkan depan ni, dah teruk sangat dah depan ni. Tu belum cerita lagi. Kan? Dia yang buat sampah tu, dia beritahu kat orang. Betul? Dia belum cerita lagi. Dia yang tanam pokok tu. Dia tanam pokok, bila dah besar, suruh dia kayu tu apa ni, potongan. Suruh tebang. Tu banyak berlaku. Jadi beza sikap. Yang kata Abang Abi Yus tadi, dia kata dia dalam mesyuarat tu dengan produksi filem tu, tengah mesyuarat, dia makan coklat, dia kata. Masa berhenti, masa break tu dia makan coklat. Lepas tu bila dia nak buang sampah, mana je nak buang sampah ni? Bila dia nak buang, yang bos daripada Jepun tadi, yang mempengerusikan mesyuarat tadi, tengah berehat tadi, dia nampak dia nak buang sampah tu. Macam ni dia datang. Dia nak ambil sampah tu, tadah sampah tu. Sebab apa? Pada dia, bila dia dapat ambil sampah tu, satu penghormatan untuk negara dia. Dan bila dia ambil sampah tu, dia buat apa? Dia buka briefcase dia. Dalam briefcase dia dah ada satu bekas khas untuk simpan sampah-sampah. Begitu juga orang yang hisap rokok. Saya tak suruh hisap rokok. Tapi saya kata orang yang hisap rokok di sana, bila dia hisap rokok, bila dia nak buang puntung rokok tu, dia dah hisap rokok, dia buka, dia dekat dalam beg dia ada satu bekas, macam bekas pen tu, tapi dia boleh buka macam tu. Dia boleh buka, kita buka lah lubang dia. So habuk buang dalam tu, dah habis puntung pembuangan tu, dia tutup, dia simpan dalam beg dia balik. Dekat Malaysia, nak tengok tong sampah ni, dia hisap rokok, kita tengok pasu-pasu bunga. Tu sebab dia hisap rokok tepi bunga tu. Zap dekat puntung, memang penuh pasu bunga. Kadang-kadang. Itu mukadimah lah. Ni belum start lagi tau. Belum start lagi. Ni baru mukadimah aja baru. Jadi kalau kita tengok perkataan an-nazafah, kan? An-nazafah iaitu kebersihan, penyucian. Perkataan lain yang merujuk kepada kebersihan dalam bahasa Arab adalah at-taharah, yang bermaksud bersih, bebas dan suci daripada najis. Najis hissi seperti air kencing, dan maknawi seperti keaiban dan juga maksiat. Maknanya bersih daripada zahir, bersih juga yang daripada yang kita tak nampak ni. Kan? Menurut Ashmawi, an-nazafah tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah, tapi juga bersih secara maknawiyah. Maksudnya, kalau kita tengok bagaimana dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah SWT itu baik. Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkan olehmu tempat-tempatmu, dan janganlah kamu menyerupai kaum Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya tak boleh lupa, waktu saya jadi host untuk program, salah satu program TV Al-Hijrah, kita buat program My House. My House TV Hijrah, kita repair rumah orang-orang susah. Tapi tak adalah bajet besar sangat pun. Satu rumah kita peruntukkan RM25,000. Kecuali di Terengganu, kita buat RM25,000, kerajaan negeri support lah lagi, top up lagi RM50,000. Dan dipilih 2-3 rumah orang susah yang kita ubah suai rumah dia supaya menjadi selesa. Ada satu rumah, saya tak nak sebut, carilah episod mana. Ada satu rumah tu, ya Allah, kotor betul. Kotor, bukan hanya kotor, dengan bersawang-sawang macam tak ada orang duduk, tapi ada 4-5 orang duduk dalam tu. Kita pakai drone kan, nak masuk ambil gambar video ni, drone tu kena ngelak sawang tu. Bayangkan tu,
Lepas tu keluar balik. Kali pertama tu tersangkut-sangkut, dia bersihkan sawang tu. Dia kena buat, memang kena pakar betul. Dan apa ayat kita cakap? Kita cakap, miskin tu, kita miskin bukan salah kita. Tapi dalam bab pengotor tu memang salah kita. Salah diri sendiri, bukan salah orang. Kita miskin bukan salah kita. Mungkin kita dah usaha, tapi setakat itu je rezeki kita. Tetapi bab pengotor tu, ya Allah nak cakap apa, puntung rokok dengan ni, lepas tu keliling rumah tu macam pusat pelurusan sampah, keliling rumah. Lepas tu bila kita datang, penduduk-penduduk sekitar bila nampak ada kru cameraman semua datang, ada apa ni, nak bersihkan rumah tu, dia pun jalan. Penduduk sekitar tak peduli. Saya kata kenapa jadi macam tu? Rupa-rupanya di sebalik cerita tu, ringkasnya, penduduk-penduduk sekitar dah penat dah berapa kali bersihkan rumah orang ni. Tapi dia masih macam tu juga. Masa tu lah saya sekolahkan satu rumah. Satu rumah tu. Saya marahkan mak dia. Saya marahkan anak-anak dia. Saya anak-anaknya dah tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3. Takkan tak fikir nak bersihkan rumah. Saya kata. Dapurnya berkerak, berkeladak. Macam mana nak cakap? Allah Akbar. Jadi sudahnya, kontraktor buat apa? Kontraktor korek lubang depan rumah. Sampah tu semua tabur. Masuk dalam tu tanam. Terpaksa buat macam tu. Dah bersih, saya cakap, cubalah nanti. You all tak bersihkan. Saya kata. Ni kita dah buat elok-elok, rumah dah buat bagi cantik. Lepas tu yang kontraktor tu pula baik, bagi pula lagi barang-barang, pinggan, mangkuk supaya dia dapat barang yang bersih. Cuba tak jaga kebersihan. Alhamdulillah. Selepas 2-3 bulan dia jadi balik. Dia jadi balik kotor macam tu. Macam mana tuan-tuan? Inilah kan nak bagi tahu sikap kan. Jadi janganlah kamu menyerupai seperti kaum Yahudi. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan, larangan adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukannya larangan. Ada satu larangan menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah. Dia kata jangan kamu makan bawang merah, jangan kamu makan bawang ni. Kan? Kenapa? Bukan sebab larang makan bawang ni sebab bawang tu tak boleh makan, bukan. Tetapi maksudnya tadi, bawang merah atau bawang putih atau bawang yang sejenisnya hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama, pendapatnya diakui. Sementara Al-Qadiyat menyebut para ulama Zahiriyah bahawa bawang haram kerana menghalang untuk menghadiri jemaah disebabkan solat jemaah bagi mereka fardu ain. Maksudnya nak jaga kebersihan tu termasuk juga jaga bau. Bila makan bawang tu berbau. Bersih ni bukan hanya nampak saja, bau pun dianggap masuk kategori bersih. Kadang-kadang muka lawa, kan, muka cantik, handsome, kan, daripada jauh, nak ambil gambar dengan dia lah, duduk sebelah, apa bau tengit ni, macam budak KL sebut bau baeng, dia kata kan. Macam kita makan makanan, kita makan dekat kedai, makan macam semalam saya makan dekat surau kampung Astana semalam, apa, ikan tu kan. Lepas tu adalah umai, obor-obor, kan, makan. Tapi Alhamdulillah, baunya tak ada, bau-bau hanyir ke bau apa, tak ada. Maknanya betul cara masaknya tu. Tapi kalau kita makan dah bau, macam mana? Ini bau ni ke bau orang ni? Tak tahu, kita pandang orang sebelah, tak ada bau. Dekat makanan tu mungkin macam tu. Nampak tak? Orang perempuan pun kalau suaminya berbau, dia tak boleh tahan. Betul tak orang perempuan? Suami tidur, bau tembakau. Macam mandi dengan tembakau badan itu kan. Mana tahan? Kan? Kebersihan itu hatta isu bau sekalipun, walaupun yang halal dimakan, maka kita kena jaga agar semua merasa selesa dan tidak tertekan dengan bau yang kurang enak. Itu sebab ada orang ketiaknya berbau. Ada orang ketiak berbau. Ada orang macam mana pun dia berpeluh, ketiak dia tak berbau. Yang paling best tu, empunya badan tak bau. Orang lain yang bau badan dia, aku tak bau pun, okey je. Dia katakan, macam mana kan? Jatuh masalah tu, kan? Jadi kena belajar tanya orang lain, kan? Maka kebersihan bukan semata-mata fizikal, tapi juga membawa kepada maknawi seperti bau yang tidak selesa. Amat penting untuk kita melaksanakan ibadah. Termasuk kat ibadah haji, semua nak bersih. Kita buat umrah, semua nak bersihkan ihram, tengok dulu bersih tak, ada tak tanda-tanda takut dikhawatiri najis ke apa dan sebagainya, kena cek dulu. Badan kita kena cek dulu, kan? Kena cek semua, kan?
Jadi macam mana kita meraihkan orang lain, menjaga. Sebab kita hidup bermasyarakat, kita bukan hidup seorang-seorang. Mana orang boleh hidup seorang-seorang? Ada orang boleh hidup seorang-seorang? Tak boleh. Semua perlukan orang lain. Kalish pun akhirnya bertemu dengan Aryan. Kan Aryan ke nama dia? Aryan ke siapa? Kan? Kan? Kecewa dengan Emir bukan bermaksud kecewa selama-lamanya. Macam tu kan. Perempuan itu, macam tak? Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kan? Jadi tak ada orang boleh hidup sendiri. Semua orang perlukan orang lain. Pakar bedah tak boleh bedah diri dia sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi dia sendiri, melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Itu pembohong aja. Kan? Jangankan kita hidup kita perlukan orang lain. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung tu. Lari orang kampung yang main-main. Kan? Jangan risaulah, aku besok kau kapan-kapan kan pandai aku guling-guling sini masuk dalam kubur. Jangan nak bohong. Tak mahu dia kena orang lain bawa kita. Kita perlukan orang lain. Itu hidup kita. Perlukan orang lain. Itu sebabnya kita kena fikir masyarakat. Buat program hari ni kebersihan. Penat dah AJK Masjid. Sila jaga kebersihan tandas ini. Tak faham dia. Tetap nak meninggalkan kenangan untuk orang selepas ni. Masa kita pergi mana itu? Kita berhenti kat food court tu. Dekat Saratok tu. Saya berhenti. Bayar 30 sen. Masuk terapung. Ni macam bercakap tu. Macam tu. Aduh, tutup mata buang air. Lepas tu kita flush. Lock flush tu. Kenapa? Apa masalah? Tak tahu ke? Macam mana nak tekan, macam mana nak tarik. Kadang-kadang, kenapa tak buat tarik ni? Kenapa tak buat tarik? Selalu hilang. Ini semua baka-baka tor ni. Tor yang jenis kuat punya. Tercabut dengan tanah-tanah tu sekali. Kepala tu hilang, ini hilang. Heran betul. Masjid Al-Ghazali taklah. Tempat lain. Kan? Sila jaga kebersihan tanah ni tak faham. Tu sebab dekat masjid Pasir Besar di Gemas Negeri Sembilan, dia letak pantun. Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing harap jirus. Macam tu. Jadi orang masuk dalam tanah, lain macam ni. Baru dia ingat. Tahu buang aja. Membersihkannya tu sebabnya di negara luar dia letak standard tu. Pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Jadi dia pun fikir, aku boleh ke tak boleh? Besok ajalah kencing. Sebab dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Kadang-kadang kan, siapa yang pergi umrah dia tahu. Dah pernah pergi umrah, pergi haji dia tahu. Kita berhenti dekat R&R, kan terkejut kita. Terkejut kita, kenapa dia punya R&R macam ni? Jamban ni macam ni, dengan bau hancing, dengan tak jaga. Tapi rupa-rupanya, ni nak cerita sikit. Masa saya pergi hujung tahun lepas, saya cubalah naik GMC. Bayar GMC, pergi daripada Mekah, pergi ke Madinah. Rupa-rupanya banyak lagi R&R yang bersih, yang cantik, yang wangi, yang dijaga. Tak tahulah kenapa kita yang naik bas ramai-ramai ni berhenti kat situ semua. Saya pun tak faham. Saya kadang-kadang nak masuk toilet tu beratur. 30 bas, bayangkan 30 bas. Berhenti tempat yang sama. Semua orang Malaysia. Aku dah lah nak kencing, kau sibuk nak ambil gambar. Nak menabur, kencing aku dah. Kan? Jadi sudahnya, besok je lah kencing. Kan? Ya. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan imej Islam itu bersih sepatutnya. Nampak tak? Jadi apa yang kita nak meraihkan masyarakat, apa dia ciri-ciri bersih? Tidak merokok. Ni memang poin ni, poin. Yang bestnya di Masjid Simpang 4 di Pulau Pinang. Sebelum kita nak masuk jambatan yang kedua. Saya berhenti dekat sana, masa tu ada satu program ceramah kuliah duha. Saya nampak dekat dinding masjid tu fatwa pengharaman merokok. Fatwa pengharaman isap rokok ni ada dalil hadis ayat Quran mengajar. Yang best ada seorang pakcik tu baca sambil isap rokok. Di mana silapnya? Saya pun tak tahu. Macam ni. Relax dia baca. Macam tak terasa apalah. Bayangkan macam tu lah tebalnya hati dia tu kan. Nak cakap apa? Tidak membuang sampah merata-rata. Kadang daripada luar, cermin, sap, buang. Jangan. Kita ada satu negara jiran tu, dekat negara dia komen bersih, tapi dia masuk negara kita, dia buang ikut tingkap. Saya tak nak sebut negara mana. Ada.
Tidak menyusun pakaian dengan rapi. Itu juga dalam ciri-ciri kebersihan, nak fikir orang lain juga. Mudah. Orang perempuan, dia kalau lipat kain dia dah susun dah elok-elok. Faham? Jangan orang perempuan lelaki kisahkan lagi. Kemudian, tidak menjaga bau mulut seperti tidak gosok gigi. Dia kata semua dunia tu banyak chemical. Tak kira lah, yang penting mulut kau bau elok. Kau telan minyak wangi tu pun tak apa. Tapi pastikan mulut jangan bau busuk. Dia bercakap, Assalamualaikum. Ya Allah, bau mulut dia. Tak sempat jawab salam. Terlupa dah. Macam mana nak jawab sebab dengan bau busuk betul. Kata orang Sarawak, bau apa? Bau bangkir. Betul tak sebut tu? Betul. Betul. Bau bangkir dia kata kan. Bau badan yang kuat. Kerana sepatutnya kena jaga kebersihan badan kita. Kebersihan dari segi bahasa berasal perkataan bersih bermaksud tidak kotor. Istilah bersuci taharah digunakan dalam kitab fiqh bermaksud kebersihan an-nazafah. Bersuci pada istilah syarak ialah perbuatan mengharuskan solat atau seumpamanya seperti berwuduk kepada siapa yang belum berwuduk, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi dan menghilangkan najis pada pakaian badan dan juga tempat. Itu sebab kalau kita tengok perintah berwuduk tu juga sama maksudnya sebab membersihkan diri sebelum nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Talian kita menghadap Allah 2 4 4 3 4. Perbuatan membersihkan diri menghadap Allah Taala dimulakan dengan bersihkan diri dulu. Itu yang kisah 3 orang tu. Yang 3 orang budak pening tu kan. Budak pening yang ditahan dekat Kuala Lumpur sebab masa tu dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Pening aja. Bila kena tahan dalam perjalanan, dalam ramai-ramai tu dia pun, polis pun cakap, kita berhenti dulu semayang. Kalau ikut budak-budak ni sekarang, kita tak semayang ni. Ni mana ni tu? Dia tanya. Bawa kau pergi tahanan dekat Terengganu. Terengganu tu? Terengganu lain clear. Dia kata, budak pening. Dah kita berhenti kat Kuantan. Kenapa kan kalau kita ikut budak ni dengan kita tak semayang? Berhenti dekat Kuantan. Jadi dia pun bawa lah budak-budak yang pening-pening. Pergi ambil wuduk semua. Orang pening dia suruh ambil wuduk. Yang seorang basuh muka, yang seorang basuh telinga aja, yang seorang mandi, yang seorang cuci perut aja, macam-macam. Jadi lepas tu bila dah ambil wuduk, semua yang anggota semua ambil wuduk, datanglah imam kata ada masalah sikit. Apa halnya tu? Inilah kita punya Bilal tak ada, dia balik kampung. Oh macam inilah. Marilah kita masuk dalam dulu. Nanti saya cari mana-mana budak yang ni, saya suruh dia azan. Jadi dekat dalam tu, maka pegawai tadi cakap, ni siapa kalangan korang, siapa yang boleh azan? Saya boleh azan tu. Kau boleh ni? Boleh tu. Kau macam pening ke? Memang pening tu. Tapi kalau azan tu, line clear. Kau biar betul kan ni? Betul. Dia pun pergilah azan. Dia pun pergi azan. Allah Ta'ala. Hoi! Apa sal pula kau azan Allah Ta'ala? Dah tukar ke tu? Tak ada tukar. Pening kepala. Sudahnya imam jugalah yang azan. Allahu Akbar. Azan sampai habis. Lepas tu nak semayang, imam dekat depan. Yang kena tangkap tadi semua, yang penagih-penagih tadi semua saf depan. Pegawai semua saf belakang. Supaya senang, kalau lagi boleh tangkap. Yang imam tadi, Allah Astaghfirullah. Allah tak khusyuk imam ni sebab sepanjang dia jadi imam dia tak pernah dengar orang azan Allah Ta'ala ni. Aduh, Allah tu budak yang pening ni. Kau faham? Tu bagi saya azan. Bagi saya jadi imam. Engkau azan Allah Ta'ala, kau nak jadi imam. Tu saya azan memang Allah Ta'ala tu. Tapi kalau jadi imam lain clear. Betul ni? Betul. Dia pun pergi depan. Jadi imam kat belakang dengan penagih tu imam tu. Budak tu. Lurus rapatkan saf. Wih, boleh tahan budak ni. Allahu Akbar. Kan sekali je dia cakap lah tu.
Woi, mana boleh bercakap tu? Alah sikit je. Adalah seorang budak yang budak menagih tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lepas tu cakap dengan budak tu. Masa tu sembahyang maghrib. Budak tu, kamu macam mana? Kamu boleh jadi imam? InsyaAllah. Dia pun pergi ke depan. Dia siap pusing tu. Sila lurus dah rapatkan saf, kerana kita bimbang jarak dan ruang antara kita nanti ada syaitan dan iblis datang mengganggu. Oh, budak ni kotokohan dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap bacaan budak ni. Sampai surah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah baru bermula sampai habis. Bayangkan dia baca sejam setengah dia baca. Sembahyang maghrib. Tapi tak terasa sebab bacaan dia tu mendayu-dayu. Menangis-nangis imam kat belakang ni. Sedap betul bacaan dia. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir taubat pula. Ilahilah. Mengaung-ngaung imam kat belakang tu. Gitu. Doa menangis. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah. Dengan polis-polis tu menangis belakang tu. Walhamdulillahirabbil alamin. Imam ambil serban lap air mata dia cakap, nak sedap betul bacaan anak ni tadi. Ya Allahu Akbar. Anak belajar kat mana tu? Itu baru sikit tu. Wah, dia kata macam tu. Kenapa pula? Kalau nak sedap lagi tu, tunggu saya ambil wuduk lagi. Lah, aku tak ambil wuduk tadi. Sembayang 2 jam lebih nak. Tak ambil wuduk. Kurang ajar betul. Betul. Ambil wuduk, menyucikan diri, tuan-tuan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Itu basuhlah muka kamu, kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Maka ayat ini menyuruh untuk berwuduk ketika mendirikan salat, tetapi secara wajibnya kepada yang berhadas. Sunat untuk orang yang suci dari hadas, kerana Nabi SAW berwuduk untuk setiap salat. Kedua, gesaan. Tadi wuduk. Kedua, gesaan untuk mandi pada keadaan tertentu. Jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah. Surah Al-Maidah. Menurut Imam As-Suyuti, bersuci di sini bermaksud mandi. Kan? Mandi, bersihkan badan. Tanggungjawab setiap Muslim kepada Allah ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Di sana di Arab tak apa sekali seminggu. Sebab mereka, cuaca mereka panas dan berangin. Kita ni lain, panas lembab. Kalau kita tak mandi, baunya semerbak, tak perlu tunggu seminggu. Sehari je bau badan dah lain macam dah. Kan, kita sendiri pun tak selesa. Imam An-Nawawi menyebut, para salaf dan khalaf juga, para fuqaha meletakkan perbuatan mandi dalam hadis merupakan sunnah mustahabah sahaja, serta tidak membawa kepada hukum wajib. Ketiga, perintah supaya memotong kuku, membersihkan gigi dan pakaian. Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara daripada fitrah ialah berkhitan. Berkhitan, sunat. Itu juga perbuatan menyucikan diri. Kalau tidak, kita buang air, kalau bahagian tu, bahagian senapang tu tak bersih betul-betul muncungnya. Saya pakai istilah senapang lah, senang. Kan? Berkhitan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak. Berapa hari? Sebaik-baiknya sunat 40 hari sekali. Kan? Kadang-kadang kita 40 tahun sekali. Dia menternak binatang kat celah ketiak dia tu. Itu yang kadang-kadang kutu babi semua ada daripada ketiak naik ke kepala. Kena jaga. Kan? Bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Trim misai tu. Kan? Baru-baru ni ramailah. Sebab yang masuk korban, ambil sunatnya tu daripada 1 Zulhijjah.
Dia tak potong kuku, dia tak bercukur sampailah binatang sembelihannya disembelih kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bilangan disebutkan itu tidak terbatas sebanyak itu sahaja kerana datang dalam hadis dan bilangan yang lain. Sabda Rasulullah SAW lagi, sekiranya tidak membebankan umatku, aku akan memerintahkan mereka supaya bersugi setiap kali bersolat. Tengok, bersugi, mencuci ni setiap kali bersolat. Kan? Menurut riwayat lain daripada Imam Ahmad pada akhir hadis tersebut, ketika setiap kali berwuduk, Imam Badr Ad-Din Al-Aini menyebut bersiwak ini kerana memperolehi redha Allah kerana beramal dengan sunnah Nabi. Selain daripada bersiwak ini juga dianggap sebagai mukadimah dalam ibadah kerana dilakukan sebelum berwuduk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Surah Al-Muddathir ayat yang keempat. Menurut Imam Al-Baidawi, bersih pakaian ialah bersih daripada najis-najis kerana sesungguhnya membersihkan itu adalah kewajipan sebelum beribadah. Sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu. Tengok, dia kata, kamu akan jumpa dengan sahabat-sahabat kamu akan jumpa orang lain. Maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Maknanya kau tahu kau tu orang. Kan? Ini dengan tak bersih dia tu, sehat ke tak sehat tu? Kalau orang itu dia memang tak betul, dia 9, tahu 9, tak cukup 1 nak jadi 10. Dia ada short. Kan? Dia berjalan tepi-tepi dengan dia tak mandi, dia tidur tepi longkang, dia makan benda-benda dekat tong sampah, menyebabkan bau dia memang bau yang tidak bersih. Kan? Jadi nak berkenalkan kita tu kenal, oh tu kawan kita, nampak tu pakaiannya kemas, kan? Nampak mukanya riak, mukanya bersih, kan? Jadi mana kata supaya kamu dikenali di kalangan orang ramai, sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Abadi mensyarahkan ibarat qadimun alal ikhwanikum, bermaksud ketika masuk ke negara dari sebuah permusafiran untuk tujuan menziarahi kenalan. Maksudnya tadi berjumpa dengan orang, tak kira pergi ke mana-mana, kita keluar daripada rumah, kita jumpa orang jauh dekat, bila kita jumpa kita kena jaga kebersihan dan perkemaskan diri kita. Firman Allah SWT, Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ya, surah Al-Baqarah ayat 222. Makna kata membersihkan diri ini bukan hanya di segi zahir, tapi juga secara maknawi, secara batin. Bersihkan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik. Kadang-kadang masuk dalam masjid ada sifat-sifat yang tidak baik, kadang-kadang ada. Dia nak tunjuk-tunjuk dengan orang, dia paling baik sekali. Atau dia datang tunjuk dengan orang, dia paling banyak mengaji. Contoh. Tu, tapi kita tak tahu, janganlah pula kita tu, tu mengaji tu nak tunjuk lah tu, kita tak tahu hati orang. Tapi kadang-kadang ini peringatan untuk diri masing-masing. Kan? Tu sebabnya kita kena buang perasaan tamak, buang. Perasaan sombong, sombong tu pula pecah pada 3. Ujub, riak, takbur. Dan juga dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jadi bila ada ketiga-tiganya itu, lengkaplah penyakit hati yang sangat teruk sekali. Jadi nak buang tiga-tiga penyakit ni, tamak, sombong, dengki, nak buang ni dengan satu vaksin. Vaksinnya itu, vaksinnya adalah SYU. Vaksin SYUKUR, syukur. Kalau syukur kita takkan tamak. Kalau syukur kita takkan sombong. Kalau syukur kita tidak akan dengki, insya-Allah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Kita marah dia jadi wakil rakyat, kita pertikaikan keputusan Allah, dia jadi wakil rakyat. Kita tak puas hati dia jadi ketua kaum, maka kita sebenarnya mempertikaikan keputusan Allah mengizinkan dia jadi ketua kaum. Kita tak puas hati dia jadi pengarah, kan? Pahal pula dia jadi pengarahku, kan? Makna kita mempertikaikan apa yang Allah dah tentukan rezeki untuk dia. Paling senang, cuba kalau kita Allah rezekikan dapat sesuatu, kemudian orang pertikaikan. Apa yang kita rasa? Tentu-tentu kita kecil hati. Itu sebab perasaan itu adalah perasaan yang tidak baik. Bersihkanlah sebab dia boleh mengotorkan jiwa kita. Jiwa, hati dan sanubari boleh jadi kotor. Tengok drama-drama, ambil pengajaran. Jangan dihukum lelaki semuanya sama dalam cerita perempuan itu. Jangan. Kan, orang perempuan bersihkan hati. Ini hanya drama, rekaan semata-mata, tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Kan? Iya. Adakah semua lelaki macam tu? Tak. Kita tengok dalam watak-watak perempuan tu, jahat betul mak mentua dia, kerasnya tak ada cerita tu. Jahat betul mak mentua dia, masa tu kita tengok kan. Adakah semua mak mentua macam tu? Tak.
Kita tengok bapaknya jahat betul buatkan anaknya. Adakah semua bapak macam tu? Tak. Tapi ambil pengajaran daripadanya. Ambil pengajaran daripadanya. Kan? Allah mengasihi orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang mensucikan diri. Imam Al-Qurtubi menakalkan daripada Atta' bahawa orang-orang yang mensucikan diri ialah yang bertaubat daripada dosa dan syirik, manakala orang yang membersihkan diri dengan air daripada hadas dan junub. Islam menganggap bersuci itu sebagai sebahagian daripada iman. Ini diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. So sebabnya janganlah kita menggambarkan kita Islam, tapi kita tak bersih macam mana. Tu sebabnya kalau kita pergi rumah orang pun, nak tahu bersih tak bersih, tempat mana kita nak nilaikan? Dekat mana kita nak nilaikan? Tandas. Betul? Ramai orang cakap tandas. Sebab apa? Bila masuk tandas, ya Allah, dengan bekarat ni, dengan ubat gigi ni, tumpah sana tumpah sini, dengan berus giginya dia betul-betul tepi gigi jamban tu. La ilaha illallah. Kan? Lepas dengan tutup toiletnya dekat bawah ni. Ya Allah, kadang-kadang dengan dindingnya, dengan melekat-lekat tahap warna hitam, merah, kuning semua ada. Ini apa benda yang melekat kat ni? Pak, orang petikaikan. Tapi ada satu masjid tu, dia buat bilik air dia sampai bilik air tercantik di Malaysia. Dalam bilik air ada wifi, ada TV, ada radio. Dahsyat betul. Macam mana tu? Ada satu rumah orang kaya saya pergi, pusing dengan sinki tu, menyala-nyala lampu sinki tu. Ada lampu dekat kepala tu. Lupa kita buka air. Dekat shower tu pusing tu ada hot and cool tu. Kita boleh pusing nak panas mana, nak sejuk mana. Satu tu volume air tu nak laju mana. Yang hujung tu ada AM FM. Ada radio, boring betul dia mandi. Sambil dengar radio mandi, bayangkan. Macam-macam tandas ni sekarang ni. Nampak tak? Siap ada TV, buang air tu, saya ingat ada 2 jam buang air macam tu tengok TV. Sampai habis cerita tu kering lah. Ya Allah. Kan? Itu lah. Saya masa bila pergi luar negara kan, pergi tempat, tengok tempat-tempat orang ni, kita belajar lah kan. Pergi ke mana tu? Pergi Balkan. Saya pergi Balkan, saya pergi macam-macam tempat lah. Andorra, saya pergi ke tengok jambatan Mostar yang kena masa bom berperang dulu. Saya pergi Bosnia Herzegovina. Saya pergi Croatia kan. Satu persamaan dia orang apa tu? Toiletnya tak ada kepala paip. Jadi kalau keluar tu bawa botol air tu, orang Malaysia tu. Kan? Dia tak ada kepala paip. Lepas tu yang ketua rombongan kata, kita kena biasakan pakai tisu. Keras keluar. Mengangkang-angkang keluar, dia punya gatal, jangan cakap lah. Sampai maghrib tak selesai tu. Tu kena tunggu mandi baru selesai. Lepas tu dia tu boleh cerita lagi, ada bilik air hotel tu 2 jamban. Makna boleh sambil berbincang tu buang air. Berdua. Tapi yang bagus bila pergi Balkan, kejap-kejap je pasport kita penuh. Sebab kita tak duduk hotel yang sama. Setiap hari pergi negara lain. Sekarang Republik bekas negara Yugoslavia tu dah pecah-pecah kan. Dia pecah jadi ni. Jadi setiap hari pergi negara lain. Jadi tak payahlah kemas barang. Keluarkan baju nak pakai je. Sebab besok tu dah check out dah. Jadi memang siapa yang belum pergi Balkan lagi, boleh pergi Balkan. Pergilah. Bagus tengok tempat-tempat ni, bekas-bekas tempat perang ni semua. Cantik betul. InsyaAllah kalau pergi dengan saya bulan, tengoklah hujung tahun nanti kita check. Ini bukan promote tau, lebih kurang macam tu. Jadi falsafah kesucian dalam Islam, Al-Fiqh Al-Manhaji berkata, Islam telah mensyariatkan bersuci kerana hikmah yang banyak. Sebahagian daripadanya adalah pertama, bersuci adalah tuntutan fitrah. Semua orang suka kepada yang suci dan bersih. So bila buat bulan kebersihan ni, sebenarnya tak payah buat pun bulan kebersihan. Sepatutnya kita tahu kena jaga kebersihan. Kita kena faham kena jaga kebersihan. Bersih ni bersih segala-galanya. Hati, jiwa, cara percakapan. Ada orang, baru-baru ni ada orang tanya saya, minta saya tolong tegur. Dalam satu ceramah, ustaz boleh tak tolong tegur? Ada setengah suami ni, dia suka maki hamun isterinya dengan kata-kata kesat. Saya kata, kenapa macam tu? Kata,
Sebenarnya Nabi dah pesan kot. Nabi dah pesan akhubat akhir, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah teman dan pembantu yang setia. Nabi sebut dah. Nabi kata apabila telah disempurnakan hak-hak kamu, maka kamu sempurnakanlah hak mereka dengan memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Saya ulang balik, makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Itu Nabi pesan. Maknanya bagi dengan suasana kasih sayang, bagi dengan kasih sayang, bagi dengan kelembutan, bukan dengan kata-kata kesat. Kata-kata kesat tu adalah arti kata lain cakap-cakap yang kotor, cakap-cakap yang tak bersih. Kadang-kadang dekat masjid ni nampak elok aja, tawaduk aja nampak. Tapi dekat dalam media sosial, dialah orang mengutuk orang tak cukup tanah dah. Dia kalau mengutuk menteri tu, kalau mengutuk ahli-ahli politik, ya Allahu Akbar. Contohlah macam saya lah dengan Datuk Bandar kita ni, katalah kan, saya tak puas hati dengan Datuk, tapi banyak saya belajar dengan Datuk tadi, duduk sekejap, banyak ilmu dia bagi saya tadi. Kan? Datin Hajah Dayan Qurani kena tanya baliklah apa yang dia ajar saya. Banyaklah rahsia tadi kan. Tak adalah. Contohlah kalau saya lah kutuk Datuk kan, saya kata Datuk ni macam ni lah, Datuk macam ni lah, Datuk ni tak boleh pakai. Contohlah saya cakap. Tapi Alhamdulillah sekejap lagi saya minum dengan dia, saya cakap, Tok, sorry Tok, saya cakap-cakap Datuk selama ni. Yelah tak apa, saya maafkan, saya pun minta maaf, saya kutuk-kutuk ustaz ke apa. Kita ada peluang jumpa minta maaf. Yang kita tengok dalam media sosial, tak siapa-siapa orang kita kutuk. Kita masih bila peluang nak jumpa orang tu? Jadi mencegah lebih baik daripada mengubati. So kalau rasa-rasa tak sempat nak jumpa orang, nak minta maaf, lagi baik jangan buka akaun. Jangan buka akaun. Saya bagi sikit je. Akhirat besok, kita akan dibangkitkan akhirat besok dan keadaan yang sangat hina. Kemudian apabila Allah Ta'ala ringkas cerita ni, saya tak nak cerita pada mahsyar tu tajuk lain, maknanya kena panggil lagi lah ni, ya? Katalah dijemput, apa Allah Ta'ala sebut, dengan ini diumumkan, Allah Ta'ala maklumkan, bagi tu kat semua, mahkamah mahsyar dibuka. Bila mahkamah mahsyar dibuka, beratur panjang ni, semua beratur depan kita sebab masing-masing nak tuntut hak daripada kita. Ya Allah, dulu aku minta kerja dekat sini, ya Allah, aku rasa aku layak, ya Allah, tapi dia pakai kabel, ya Allah, dia pakai kabel, dia ambil hak aku, ya Allah. Contoh, betul dia cakap betul. Ya Allah, aku pergi dekat pejabat pos, aku nak bayar bil, ya Allah, aku beratur lama, tapi dia mentang-mentang kawan sekampung dekat kaunter, dia terus pergi depan, ya Allah, ambil hak dia. Masa itulah orang yang beratur tuntut, dia fitnah aku dulu masa atas dunia, ya Allah, pap, ambil. Maknanya kita ni pahala yang banyak ni tadi pahala banyak ni, timbang ni. Ambil satu pahala kita. Ambil satu pahala kita sebab kita nanya orang. Ambil satu. Sudahnya habis pahala kita. Tapi beratur masih lagi panjang. Ya Allah, kenapa mereka beratur lagi, ya Allah? Dah habis dah pahala aku, ya Allah. Allah Ta'ala beritahu apa? Disebabkan pahala kamu sudah habis, dosa mereka pula kamu ambil. Ambil pula dosa orang tu. Pahala dah lah tak banyak, ambil pula dosa orang. Tu sebab jangan main-main. Orang yang hantar-hantar, yang tuju-tuju, sihirkan orang, jangan main-main. Masa itulah dia akan rasa penyesalan yang amat sangat. Orang yang kena sihir mati clear, tuan-tuan. Dosa dia total bulat bagi ke orang yang buat dia. Macam apa? Itu sebabnya hidup dalam dunia ni jangan sakit hati dengan orang. Rezeki masing-masing. Macam sekarang kan, rezeki saya duduk kat kursi ni. Dia cakap mana? Orang lain semua duduk bawah aja. Datang dengan Datuk Bandar duduk bawah, nak cakap apa? Rezeki. Bukan macam tu. Bukan untuk kita sombong tak. Macam Datuk Bandar, sedaplah dia punya kursi ada penyandar, dia kata. Kita tak ada. Tak, rezeki. Orang yang duduk ada penyandar ni semua tanggungjawab dia besar. Kita yang belakang tanggungjawab tak berapa besar. Orang tu belakang tu keluar pun orang tak perasan. Yang kat depan nak kencing pun tahan ni duduk depan. Sebab tanggungjawab ni besar. Betul, ni contoh lah nak bagi faham. Kadang-kadang kita gemar memperhatikan apa yang orang ada, sedangkan yang kita ada kadang-kadang lebih baik kita lupa nak syukur. Tu nak cara nak bersihkan hati kita. Kenapa kita tak boleh syukur? Manusia tak boleh bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok bini orang tu lawa. Dia kata bini aku tak lawa. Macam gorila dia kata.
Memang sebab kita nampak bini orang tu dah siap make up. Kau banding dengan bini kau kat rumah dengan pakai baju binatang, memang tak sama. Kau nampak ni kat sini, yang lawa-lawa ni semua dah pakai dengan tudung ni macam ni lah. Macam tu bukan main lagi. Dekat rumah gorila juga. Iya, kat rumah dia buka tudung kembang macam tu, pakai baju binatang, dia cari habitat dia. Sama. Kita buat perbandingan yang tidak adil. Memang macam tu. Sedangkan isteri kita cantik je bila kat luar. Nampak tak? Tu pertama. Yang kedua, kenapa kita jadi tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain, tapi lupa tengok orang yang lebih susah daripada kita. Ada orang lagi susah daripada kita. Nampak tak? Dan begitu juga kenapa? Kerana kita lupa yang nikmat dan segala kurniaan semuanya datang daripada Allah. Itu yang kita lupa. Kan? Macam itulah. Jadi manusia cenderung pada kebersihan secara tabi'i, manusia tak suka serta akan menjauhkan diri daripada kekotoran. Sebab itulah Islam adalah agama fitrah, maka secara tabi'i ini memerintahkan manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Itu sebab di BKU pun buat kempen-kempen jaga kebersihan, kan, buat penggradean gerai-gerai, kan, grade A, grade B, grade C. Kalau grade C kita akan tutup seminggu sampai dia boleh sampai grade B tu, kan. Kita nak macam tu. Kalau kotor sangat sampai inspektor kesihatan tengok tak boleh berniaga macam ni, tak higienik kedai ni, kotor betul. Contoh. Jadi makna kata itu memang tanggungjawab kita. Sebab apa? Kita nak secara tabi'i manusia suka kepada kebersihan. Nampak tak? Kadang-kadang makan sedap tapi kedai kotor, melintas-lintas concorot dengan tikus. Melintas, bukan kucing, tikus. Biasalah, janji sedap. Tak boleh macam itu. Tak boleh. Kan? Jadi makna kata secara fitrahnya kita suka pada kebersihan. Itu sebab kadang-kadang peniaga-peniaga ni tak faham. Dia kata PBT kejam. PBT ni kejam. Inilah dia, nak ganggu rakyat berniaga, dia kata. Bukan nak ganggu, kami nak disiplinkan kamu. Kalau nak berniaga boleh berniaga, tapi ada tempatnya. Kalau yang peniaga penjaja beredar, sudah tentu ada zon-zon yang dibenarkan. Bukannya main meletak kat tempat yang mengganggu lalu lintas. Buka gerai, tentu ada buffer zone-nya, berapa kaki daripada jalan utama, supaya kalau ada orang berhenti beli makanan daripada kamu, tidak mengganggu lalu lintas yang boleh mengakibatkan kemalangan. Ni peniaga-peniaga ni yang dekat ni kaki lima, sekarang memang trend, semua letak habis dengan parking lot meletak meja. Kadang-kadang tak ada tempat-tempat tidak sesuai untuk buat demikian. Di Johor ada peniaga-peniaga pasar malam, kan? Dia buat pasar malam kat jalan, malam tutup. Peniaga kat kedai tu berhak dia nak meniaga sampai malam, tak boleh meniaga. Dia saman PBT, menang 80,000. Kerugian kedai runcit ni sebab pasar malam buka depan. Bukan senang-senang buat pasar malam. So kena fikir, kan? Oh ni kereta laju depan rumah, dia kata. Kami suruh minta DBKU buat bonggol. Berapa banyak PBT kena saman? Kena saman dekat mahkamah. Sebab buat bonggol mengakibatkan kemalangan. Sebab bawah atap pengangkutan jalan tak boleh letak apa-apa halangan, kon ataupun kain rentangan dekat tengah jalan. Tak boleh. Come on man, I'm a legal advisor, you know. Sebab kita nampak senang je. Tak apa, buat bonggol. Melambung orang. Dah lah hari pertama itu aku naik van, melambung aku. Ya Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang tu kena hati-hati. Jadi bukan salah bonggol, bukan salah buat laju. Sikap kita dalam kawasan taman perumahan. Dulu kita ambil lesen kereta. Masa ambil kelas teori dulu. Yang nak kena lulus tu kalau nak dapat 44 ke 42. Masa saya tu 40, lepas tu sekarang 44 ke atas kan. Nak lulus dapat L tu 44 ke atas. Salah satu tu kalau masuk ke kawasan taman perumahan, apa yang perlu kita lakukan? Bawa perlahan, kerana bimbang kalau ada kanak-kanak melintas, kanak-kanak bermain, ada penduduk-penduduk yang sedang berjalan kaki. Betul, itu kemungkinan dia. Jadi kalau salah, takkan PBT juga nak buat bonggol. Salah tu salah masyarakat. Tu belum cerita lagi. Kami nakkan tong roro, nak tong sampah. Lepas tu bila buat tong sampah, jiran-jiran yang tak ada kena-mengena taman lain pun buang sampah kat situ. DBKU tolong ambil balik tong ni. Itulah kerjanya. Tu belum cerita lagi dulu peniaga. Pusat kita semula yang ada tong, kaca, gelas dan plastik tu.
Dia boleh keluarkan tong tu di rumah suai buat gerai dia berniaga. La ilaha illallah, tak sakit kepala aku jadi pengarah undang dulu. Apa yang saya buat tu Datuk dulu? Kita bagi notis. Kita bagi notis masa tu. Kita bagi 3 hari. Mula-mula 14 hari. Lepas tu 7 hari. 3 hari. Lepas tu serta-merta. Untuk diclearkan. Dia barang-barang berniaga. Sebab kita nak letak balik tong tu. Lepas tu tengok dia buat tak tahu. Jadi mencabar kita. Kita panggil pihak polis. Kita panggil pihak bawa kuasa semua. Kita kumpul. Kita nak serbu hari ni. Kita nak rampas barang-barang dia. Tak sempat pergi. Dia boleh panggil pula YB kawasan. Rasmikan gerai dia. Aduh, sakit kepala. Itulah kadang-kadang perangai ahli majlis dengan ahli politik yang kadang-kadang tak sensitif dengan kehendak peraturan dan undang-undang. Bukan kita halang orang berniaga. Dia berniaga dekat situ. Dia dengan tak bayar bil. Dia tak bayar sewa. Secara percuma. Duduk cara haram. Tarik pula karen daripada elektrik daripada kedai yang berdekatan. Ambil hak orang lain. Takkan kita nak pejamkan mata. Maka DBKU pun ambillah inisiatif. Kita bina gerai-gerai mesra rakyat. 20 kali 20. Siap dengan bumbung. Dengan tempat letak meja kursi. Alhamdulillah. Apa berlaku? Sewa pula dekat orang. Pening kepala. Ini yang berlaku kadang-kadang pada peniaga-peniaga kita. Bukan berlaku di sini. Di seluruh Malaysia banyak berlaku sebenarnya. Itu sebabnya kalau kita dapat tahu, kita akan kita batalkan sewaan dia. Kita bagi pada orang yang sewa dengan dia tu. Dengan kos yang lebih murah. Dia bayar dekat majlis, bayar dekat PBT, bayar dekat Dewan Bandaraya. Bayar 120, 130 saja satu bulan. Tapi dia sewa dengan orang 800 ke 1000 ringgit sebulan. Tu yang bazar Ramadan. Mengundi, bergaduh-gaduh nak mengundi tapak. Tapi sewakan ke orang. Ini berlaku di Zimbabwe, tak berlaku di Malaysia. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, jadi makna kata bersihkan diri kita pada sikap-sikap yang tidak baik. Kedua, memelihara kemuliaan dan kehebatan individu Muslim. Pelihara diri kita. Sebagai pekerja juga kita kena jaga diri kita. Jangan terbabit dengan unsur-unsur rasuah. Jangan terbabit dengan unsur-unsur salah guna kuasa. Jangan terbabit dengan unsur-unsur nepotisme dan sebagainya. Itu sebab waktu saya bekerja dulu, kepantangan saya, kalau ada staf saya menguruskan lesen orang lain, saya cukup tak suka. Sebab memang mungkin dia tak ambil upah, mungkin dia tak ambil ganjaran, tapi orang boleh cakap dia ada kepentingan. Sebab saya kata saya tak bagi. Jangan sekali-kali. Dengan saya memang tak. Bawah tangan saya berapa ramai staf yang saya pecat, saya buang. Tindakan tu tak popular, tetapi itulah yang terbaik untuk organisasi. Tuan-tuan, kena jaga. Rasuah tidak akan memberkatkan rezeki kita. Malahan akan menyebabkan rumah tangga kita, kehidupan kita, huru-hara, malapetaka dan sebagainya. Kena jaga. Kan? Orang kaitkan PBT ni terdedah dengan unsur-unsur yang tidak baik. Maka kebersihan ni termasuk juga dengan etika, moral, akhlak kita. Itu juga ada merupakan nilai-nilai yang perlu bersih dalam diri kita. Itu sebabnya bab kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. Maknanya kena diperlihatkan, ianya dilakukan. Itu sebabnya pernah satu ketika staf-staf saya di jabatan tu, di pejabat tu, semua dapat hadiah hari lahir. Bila hari lahir je dapat hadiah. Hadiahnya dapat hamper seorang satu. Hari lahir, selamat menyambut hari lahir kepada staf-staf. Dia sebutlah buat pengumuman. Lepas tu dapat hamper. Seronok dia bawa balik. Tetapi saya kata tak kena. Kenapa pula? Kena pula dia pengok kuasa. Dia balik naik motosikal. Bawa hamper naik motor. Dalam perjalanan orang nampak, kau tengok bawa kuasa. Semua rasuah tu. Dia kata, nampak tu? Dia kata hamper tu rasuah, sedangkan yang bagi, pejabat yang bagi. Jadi kita tukar. Kita tukar daripada bagi tu sebab nak jaga persepsi. Maka kita tukar bagi voucher pasaraya. Sebab voucher tu tak nampak. Jadi bila dia dapat voucher RM50, RM70, jadi bila dia balik nanti dia boleh bawa family dia pergi pasaraya tu, pergi shopping, bawa balik. Sudah. Jadi makna kata benda tu pun kita kena jaga. Bukan hanya kelihatan, bukan hanya bersih, tapi mesti kelihatan bersih. Itu maksud dia. Kalau kita bekerja kan, kena jaga betul-betul. Kadang-kadang orang masuk jumpa, macam saya jadi pengarah lah, orang masuk jumpa saya. Belum masuk jumpa saya, wah pening kepala ni. Ini semua peniaga-peniaga top-top ni. Lepas tu kita tahu dah rekod dia ni gemar hulu-hulu ni. Dia nak try pegawai. Apa saya buat? Saya letakkan prosedur. Siapa-siapa nak jumpa saya, seorang pegawai akan ikut masuk sekali dalam bilik jadi saksi. Dengar apa dia cakap depan saya. Tu kadang-kadang ada pemaju-pemaju nak jumpa dengan Datuk Bandar, jumpa dengan yang di Petua. Satu je kadang-kadang. Okay, siapa yang free? Kau 3 orang ikut.
Ikut Datuk Bandar pergi meeting dengan pemaju. Sebab kadang-kadang bila pergi duduk seorang-seorang kat hotel, tak tahu tiba-tiba ada perempuan duduk dekat peha. Contoh tu, betul tu, dia ada yang buat tu. Dia duduk dekat peha ambil gambar, sap. Dia kata, macam mana Datuk nak bagi ke macam mana? Macam tu, jangan main-main. Tu sebab bawa pegawai kanan, bawa aje. Betul. Kita kena jaga, berhati-hati. Jangan main-main sekarang ni zaman viral. Kan? Betul ke Datuk J tu? Datuk J, dia tak sebut Datuk J Nedi. Kan? Datuk J lagi hebat pada Datuk K. Dia sebelum K, J dulu. Ya ke? Macam tu. Macam tu. Dia punya ayat tu. Dia kalau buat viral. Tapi Datuk Junaidi okey. Lain clear. Dia kata. Ini cerita lain. Betul saya kata. Sampaikan macam tu sekali kita nak jaga. Prosedur tu kita perbetulkan sebab apa? Kita nak pastikan kebersihan itu diperlihatkan kepada orang. Itu sebab sistem orang nak masuk projek. Tender terbuka. So kita open tender. Dalam mesyuarat tu, mesyuarat sebut harga, semua orang dengar. Siapa dia yang layak. So dibincangkan, kenapa nak bagi dia ni? Dia ni dah dapat 3 projek dah sebelum ni. Bagi orang lain pula lah. Okey, bagi orang ni. Orang ni boleh ke? Tengok orang ni tak boleh. Orang ni tak boleh. Tapi macam mana? Kita bincang. Jadi keputusan tu keputusan bersama. Itu sebabnya bukan kita buat keputusan. Bukan semua kita boleh buat keputusan secara terus. Tak boleh. Dulu saya menjadi pegawai menjadi pegawai undang-undang, menasihat undang-undang, nak menasihatkan bos ni. Tiba-tiba ada surat daripada Putrajaya. Hantar dekat PBT, kalau kontraktor lampu jalan mesti bagi kepada 8 senarai kontraktor ni sahaja. Ada pernah dapat daripada Putrajaya dulu. Kan? Sekarang bos macam ni. PUU pengarahan undang. PUU cuba tengok macam mana cara kita tak nak ikut. Pecah kepala ni. So apa kita buat? Saya syorkan kepada bahagi Datuk, kita bawa dalam full council. Full council adalah medan mesyuarat yang paling berkuasa sekali dalam PBT. Bawa full council, ni kita dapat arahan daripada dia. Apa pandangan semua? Ahli majlis tak setuju. Undi tak setuju, zap, tolak. Mesyuarat memutuskan untuk tolak. Jadi bukan salah Datuk Bandar, bukan salah YDP. So kita buat, kita pegang pada petikan mesyuarat bila. Tiba-tiba nak secharge Datuk. Sebab apa? Nak secharge kenapa? Sebab tak kutip parking kawasan-kawasan tertentu. Kenapa tak kutip? Kita rasa tak sesuai. Kita tak boleh bagi jawapan macam tu. Bawa dalam full council. Tetapi full council ambil keputusan tolak. So bukan salah individu. Tu ya. Mesti diperlihatkan. Prosedur kena ada. SOP kena ada. Itulah cara dia tuan-tuan. Memelihara kemuliaan dan kehebatan. Kemuliaan tu diperlihatkan. Terpaksa tunjuk. Ketiga, memelihara kesihatan. Kebersihan, memelihara kesihatan. Itu sebab kadang-kadang pihak PBT anjurkan kepada masyarakat, kepada persatuan-persatuan komuniti, kampung, KRT, taman-taman perumahan agar menganjurkan inisiatif sendiri untuk menganjurkan program gotong royong. Cuma masalahnya bila buat gotong royong akhirnya jadi royong gotong. Kenapa? Sebab yang AJK Persatuan Penduduk ambil gambar pegang cangkul lepas tu settle. Akhirnya yang gotong royongnya staff PBT. Jadi start daripada itulah kita letakkan, kita buat. Kita kata kepada pihak komuniti yang menganjurkan program gotong royong, kita akan bagikan insentif keuangan sebanyak RM300 ke RM350 untuk bantuan dari segi jamuan dan sebagainya. Tetapi pihak PBT hanya akan memberi kerjasama dari segi bantuan logistik dan pengangkutan sahaja. Yang lain semua kena buat sendiri. Kita tak akan bekalkan pekerja. Minta maaf. Itu ayat yang kita kena beritahu. Kalau macam tu gotong royong, gemuk lah. Pening kepala. Akhirnya staf majlis yang gotong royong. Dia tak ambil gambar. Alhamdulillah. Selesai juga gotong royong hari ini. Memanglah kau sedap macam tu. Kan? Yang main. Itu sebabnya saya buat program seminar pemantapan ahli-ahli majlis. Saya buat di Kelantan, saya buat di PBT Pantai Timur, saya buat gitu. Sebab apa? Sebab ahli-ahli majlis kena faham. Datang mesyuarat bukannya datang beritahu jalan berlubang. Beritahu pasal ni lampu tak menyala. Itu kau boleh telefon pengarah aja, bagi tahu je, tak payah buat dalam mesyuarat. Tapi apa yang kita datang dalam mesyuarat, kena bincang soal dasar. Apa yang kita nak bawa pada Kuching Utara ni kepada masa akan datang. Apa yang kita nak buat? Buat program ini, buat program ini. Setiap ahli majlis dalam setiap full council akan ada 2 atau 3 ahli majlis kena bentang paperwork. Mesti buat macam tu. Kadang minta macam-macam, nak bercuti lah, nak pergi luar negara lah, nak pakai ni lah. Sekarang orang dah tak pakai dah kertas untuk mesyuarat, semua pakai iPad paperless.
Meeting. Dah kita pun luluskanlah, bagilah one off, kita bagi semua dapat iPad. Sampai kesudah tak pakai iPad tu. Mana pergi iPad? Cucu main. Mana mungkin ini tak tahulah, ada dah letak situ charge. Hari tu dah tak mau, tak pandai, tekan-tekan tak boleh. Macam mana? Itu sebabnya penting kita memahami, menguasai dulu ilmu-ilmu yang tertentu. Contohlah kan, penting kena faham prosedur dan sebagainya. Sekarang ahli majlis adalah merupakan penyambung ikatan antara PBT dengan masyarakat. Bukannya jadi champion, tak tentu arah. Kita nak pergi runtuhkan gerai itu sebab kita nak pindahkan dia ke tempat dia selesa. Itulah yang berlaku di satu tempat di PBT di Malaysia ni. Buat pasar sementara. Sementara nak buat pasar yang besar yang selesa. Dah siap pasar selesa, semua tak nak pindah pada pasar sementara tu. Dah seronok berniaga kat pasar sementara tu. Bayangkan. Lepas tu datang, janganlah menekan peniaga, biarlah mereka berniaga di sana. Lepas tu dah berniaga di sana, kemudahan, tolonglah bagi bantuan. Kita suruh pindah tempat dia dah cukup, lengkap dengan kemudahan. Dia kata tak ada siapa nak pergi sana. Kalau semua peniaga pergi sana, orang pergilah sana. Tapi itulah dia kadang-kadang. Dalam keadaan di Malaysia ni kadang-kadang, tak kisahlah. Kadang kita sebagai penyawak awam jadi pening kepala sebab nak memenuhi kehendak politik. Kadang-kadang. Kan? Itu sebabnya, saya cakap tak apa. YDP Datuk Bandar tak boleh cakap, saya cakap tak apa. Tak, saya betul-betul kadang-kadang nak memenuhi kehendak tertentu. Kita pun nak luah tak boleh, telan pun tak boleh. Sudahnya kumam saja. Telan tidak, luah tidak. Itu dia cerita dia. Tapi sebenarnya dalam perkara-perkara tertentu kita kena tegas. Sebab apa? Tu cerita tu tadi. Kan? Sebab nak memastikan kita akan dapat memelihara keadaan tertentu, kesihatan dan sebagainya. Kebersihan, kita nak jaga kesihatan. Higienik ni kita nak jaga. Kenapa kita kena compound? Orang yang berniaga tak pakai apron, menguruskan makanan. Tapi tak pakai apron, tak pakai tutup kepala. Macam mana? Kebersihan tak jaga. Dekat restoran-restoran mamak tu, cuba kita buat sebuan. Restoran mamak 24 jam tu, toilet ada pasti. Cuba tengok, kalau ada 2 pintu toilet, 1 pintu mesti rosak. Betul ke tak? 1 pintu yang rosak tu buka dalam tu, ayam hidup pun ada dalam tu. Dia jadikan toilet satu tu store dia. Saya tahu dah, beras, tepung, semua dia dalam tu. Bayang punya kotornya, dia boleh jadikan store satu toilet tu. Ada. Itu tu belum cerita lagi, pekerja-pekerja tu ada yang tak ada permit pun ada. Itu kita datang serbu, bawa JPJ, bawa immigration kan, sampai kat dapur menyala api, tukang masak dah tak ada. Api menyala je kat dapur tu, mana tukang masak dah lari dia. Ada kata macam tu. Itu pun tak bersih juga tu. Tu saya kata, itu sebab kita tengok banyak tuan-tuan. Saya ni apa tak usahlah, apa rahsia saya tak tahu. Tahu semua. Buat pusat urut tu, cuba tengok. Refleksologi. Kita wajibkan dia pakai uniform. Mesti seragam. Dia pakai skirt. Bajunya jaring. Kita daripada elok tadi langsung sakit tengkuk ni. Tiba-tiba pula rasa sakit tengkuk ni. Macam tu. Iya. Bila tanya ni kita menyamar, tanya tahu dia kata, nak urut sakit ke nak urut sedap? Dia kata. Bayang. Akhirnya pusat urut refleksologi jadi pusat-pusat yang tidak baik. Jadi yang kotor sama. Nama baik majlis juga, nama baik PBT juga yang jadi tak elok. Itu sebab kebersihan ni meliputi segenap aspek. Segenap aspek. Bandar kita dah cantik, semua dah cantik, masyarakatnya cantik, tetapi ada benda-benda yang menyebabkan dia jadi tak cantik, menjadi tak bersih dan sebagainya. Kalau kita tengok prinsip dan etika masyarakat Jepun, kan, sebuah artikel yang bertajuk Hygiene Practices in Japan yang ditulis oleh Donna Ray menyebut 3 perkara asas dalam amalan kebersihan dipraktikkan oleh masyarakat Jepun. Pertama, memakai topeng muka ketika berada di luar. Tujuan utama untuk tidak menyebabkan kuman atau virus, terutamanya ketika berkomunikasi jarak dekat dengan orang lain. Masa tu belum cerita COVID-19 lagi. Mungkin orang sini tak faham COVID-19, COVID-19. Kan baru faham tu je lah. Okay. Jadi dia memang budaya dia pakai mask, kan? Dan tidak memakai topeng muka ketika dihadapi penyakit walaupun batuk dianggap satu tindakan yang tidak beradab. Dia dah jadikan benda itu sebagai norma kehidupannya. Kita pergi di bandar dia. Kita pergi tengok kan, tong sampah pun tak jumpa. Mana nak buang sampah? Tong sampah tak jumpa sebab dia tak menggalakkan kita buang sampah. Jadi kalau kita nak beli barang tu, kena pastikan ini barang ni kalau jadi sampah kan nak buang kat mana.
Sampai macam tu sekali. Sekarang dah banyak dah kedai-kedai runcit, kedai-kedai yang nombor 9 mat tu. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni. Dia bayangkan sekarang ni dah tak ada plastik langsung tak ada plastik. Nak menggalakkan kita untuk bawa plastik sendiri. Nampak tak? Itu belum cerita lagi sampah dekat rumah. Kan? Kena asingkan sampah basah dan sampah kering. Itu sampai sekarang belum boleh buat lagi tu. Kita durian campur dengan air sirap, campur dengan ni, kita blendkan sekali masuk dalam tong sampah. Kan siap blend tu. Kan? Macam mana budaya kita, tapi kita kena ubah. Kita kena ubah tuan-tuan sekalian. Dan itu yang pertama. Yang kedua, amalan membersihkan tandas setelah mandi dan menunaikan hajat. Itu adalah amalan yang dah dijadikan rutin kepada mereka. Bukan hanya buang tu setakat flush, kena bersihkan. Supaya orang masuk lepas ni nampak tandas tu bersih. Itu yang kita tengok orang Jepun ni hebat pada kita. Abang Abius kata dia ada satu yang dia share kat saya. Dia kata masa tengah syuting tu, syuting dekat laman. Macam tu lah dekat laman. Dia kata tak ada orang ke? Senyap sunyi tak ada orang ke rumah ni? Tak ada kot. Dia pun syuting. Lepas tu terasa nak buang air. Dia kata nak buang air masuklah dalam. Dia pun masuk dalam. Buka pintu sliding Jepun tu. Buka. Kat ruang tamu tak ada orang. Mak buka, ruang kedua pun tak ada orang. Tapi ruang dapur ada 5-6 orang tengah buat kerja. Potong bawang pun cerap. Sebab apa? Tak nak bising, takut ganggu orang depan buat kerja. Macam tu sekali. Ya. Saya ingat syuting dekat Malaysia ni bukan senang nak buat. Pernah satu ketika, mak saya nampak orang jual durian. Tin durian. Mak saya tahan. Berapa sekilo? Makcik kat. Syuting makcik. Mau syuting rupanya. Mak saya punya malu lah masa tu. Masa tu hero utama dia Faizal Hussein. Dia buat syuting depan jiran selang sebuah rumah mak saya. Mak saya sebelah rumah ada sebelah tu. Itu kat situ dia buat syuting. Berapa kali reverse lori tu. Asyik ada je. Pak, budak menangis. Makcik bagi diam sikap budak tu. Tolong. Okay, cut. Balik semula. 3, 2, 1. Dia tak ada action lagi dah. Macam tu je. Saya tahulah saya pernah berlakon. Kan contoh. Jadi selesai menggunakan tandas untuk tujuan mandi tunai hajat, dia akan sentiasa membersihkan kembali keadaan tandas sewaktu mereka masuk. Tandas di Jepun sangat berbeza dengan keadaan tandas di negara lain. Tandas mereka sangat bersih, sentiasa kering dan tidak berbau. Di negara kita terpaksa pakai mesin tu. Kita tengah kencing dengan air kencing pergi. Bayangkan, dia tak perlu pun sebab dia sendiri ambil tanggungjawab nak bersihkan. Kedua. Ketiga, keadaan tempat tinggal yang rapi. Menjadi satu adat yang dijunjung masyarakat Jepun untuk memastikan keadaan rumah sentiasa rapi dan tersusun. Kerana bagi mereka, rumah yang tidak rapi adalah lambang kerosakan moral. Ingat tak kisah macam mana Nabi sebut dulu? Dia kata, tahukah engkau bahawa siapa yang akan masuk syurga dulu? Dia kata. Dia pun terasa, siapakah Rasulullah akan masuk syurga dulu? Maka dia pun sebutlah siapa yang masuk, iaitu satu hamba Allah yang memang Aisyah kenal dia siapa. Kan? Kenapa pula dia pula? Rupa-rupanya dia pun pergi tinjau. Dia pergi tinjau apa yang dia buat. Yang dia buat mula-mula dia pun tinjau tengok. Dia pun cakap, "Boleh tak aku nak masuk ke rumah kamu?" "Kenapa pula?" "Aku saja je nak duduk rumah kamu." "Boleh. Beginilah, tunggulah dulu. Aku nak minta izin dengan suami aku dulu." Nak bagi orang masuk dalam rumah minta izin suami dulu. Tengok prosedur, tata cara. Kita pula suami tak ada, siap WhatsApp dalam grup. "Hey geng, suami aku tak ada, line clear. Datang bawa segala katalog yang ada." Contoh-contohlah macam tu kan. Okey. Kan kita boleh bincang, dah lama tak buat mesyuarat tingkap ni kan. Okey. Dia minta izin, itu satu point. Kemudian besok tu dia datang, "Okey, hari ni dah boleh lah. Aku dah minta izin dengan suami aku." Dia pun masuk, dia pun tinjau. Duduk dulu ya, dia pun tengok dia buat. Dia kemah rumah. "Kenapa kau kemas? Bukan ramai pun dalam rumah ni. Kenapa kau kemas rumah ni?" Dia kata macam tu. Dia kata, "Bukan apa, aku kemas rumah sebab aku nak jaga maruah suami aku." Nampak? Orang perempuan kemas rumah bukan nak tunjuk perabot IKEA. Bukan sebab nak tunjuk perabot jati daripada Indonesia.
bukan sebab nak tunjuk perabot mahal, tetapi nak jaga maruah suami. Kenapa pula? Sebab bila suami balik nanti daripada luar, dia berjalan dengan sahabat-sahabat dia, kalau ternampak rumah aku bersepah, jatuh maruah suami aku. Itu pertama. Faham. Kedua, dia nampak isterinya tu beria hias, katil lampu semua. Kenapa? Nanti biar suami aku balik, dia selesa tengok bilik tidur ini dan rasa datang keinginannya kepada aku. Jangan komen tabur daun-daun tak tentu arah, kan gatal miang atas katil. Lepas tu dia nak masak kan, dia masuk, dia ikat kepala dia. Kenapa kau ikat pula kepala kau? Sebab aku tak nak rambut jatuh dalam makanan aku masak. Tengok ini kita masak macam mana. Macam mana kodomo layan tu kembang. Macam itulah kembangnya rambut dia bila dia masak. Itu ni macam mana dia rambut ni? Sorry bang, sorry. Macam tu, betul tak? Lepas tu bila dia dah siap masak, dia letakkan makanan atas meja. Kemudian dia letakkan sebatang kayu. Kenapa letak sebatang kayu? Sebab nanti kalau suamiku makan tak sedap, inilah kayu dia akan gunakan untuk rotan aku. Tapi orang perempuan jangan buat. Itu bagi contoh sahaja, gambaran. Maknanya suami boleh tegur masakan kita. Kalau kita letak rotan, suami kita, dah lama aku tunggu saat ni, dia katakan. Nah, maknanya suami berhak tegur. Dan suami pula tegur dengan baik. Abang rasa masakan awak ni sedap-sedap dah, tapi macam masin sikit lah. Wah, macam tu. Isterinya pula, kalau nak sedap masak sendiri. Macam tu masak. Janganlah macam itu. Kan? Jangan macam itu. Itu yang kadang-kadang suami makan kat kedai tom yam. Kan kedai tom yam dekat Jalan Semariang tu ada Raja Tom Yam. Sedap. Aku pun tak sangka ada satu ikan tu, ikan Samsul Debat nama dia. Aku tengoklah kok ada tangan dia macam ni. Aku tak ada pula. Tapi senap ikan tu. Pergilah Ini bukan promote, lebih kurang. Pergi kat kedai tom yam tu, makan gapo be? Dia minta order macam mana. Jadi macam tu sekali. Kemudian selepas dia dah siap tu, kemudian kejap lagi suami aku nak balik. Apa dia buat? Dia berlari pergi kat depan, dia tarik kain dia, nampak peha. Kenapa pula? Biar suami aku balik nanti dia geram tengok aku. Tapi yang dah tua ni jangan buat. Dah tak ada apa peha tu. Tak, maksudnya jangan buat sebab pukul 5 kalau kita angkat peha, jiran tengok dulu. Jangan. Maksudnya tu, pakai pakaian yang terbaik untuk suami. Kadang dia cakap, dah tua-tua ustaz. Jangan cakap. Tua buat cara tua. Kan? Kadang-kadang kita buat macam ni je. Suami tak nampak sangat, dia nampak kembang. Apa benda tu? Makan bersuap, dah tua-tua makan bersuap. Yang bukalah mulut, abang, itu telinga tu. Dia dah tak nampak. Telinga suapnya. Tu telinga tu bang, mulutnya sini. Abang tak perasan, dia kata. Macam tu lah. Iya, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita. Tempat tinggal yang rapi, tempat tinggal yang selesa. Jadi macam mana pun, kebersihan ini adalah asas kepada keimanan. An-nazafatu minal iman. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kesimpulan yang kita boleh ambil, kebersihan ini bukan hanya melihat dari segi zahir saja, tapi juga batin. Tapi kadang-kadang ada orang perempuan cakap, aku ni mulut aja jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kadang-kadang ada orang, dia boleh pakai pakaian cantik-cantik, tapi rumahnya bersepah, maknanya belum sempurna lagi kebersihannya itu. So kebersihannya mestilah dari segenap sudut dan segenap segi. Makanan yang kita makan, kita boleh makan makanan yang halal, tapi alangkah baiknya kalau kita mencari halalan thayyibah, makanan yang bersih lagi baik. Nampak tak? Dia bukan hanya bersih, bukan hanya elok, tetapi lengkap dengan tata cara, memang mengikut syarat dari segi penyembelihannya. Maka sudah tentunya dia akan jadi makanan yang terbaik untuk kita. Antara makanan ini halal, kuih selorot, kan? Kuih selorot ni bersih dah ni, bersih, dua-dua bersih. Tapi satu keadaan bertutup, yang satu lagi terdedah, lalat pun ada dekat situ. Sudah tentu kita akan pilih yang bertutup. Macam tu juga wanita, kan, yang bertudung,
Dengan seorang lagi pun bertudung juga. Tapi yang seorang tu bajunya ketat betul. Yang mana akan kita pilih? Sudah tentulah kita pilih yang ketat betul. Sebab lawan agaknya ni pandailah saya bersihkan dia ustaz. Dia katakan. Tak, sudah tentu kita ambil yang elok pakaiannya, bukannya yang seksi-meksi ni. Kita akan ambil yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal yang diberikan tu sangat jelas. Cara pandang tenung dah tak berubah. Dia kalau duduk macam ni tu step-step awal nak tidur. Saya faham. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila seorang tu, bila saya pandang ni, masa itulah dia lunjur kaki dia. Maknanya saya faham dia tu, dia dah tak tahan. Dia nak saya nampak yang dia tu tak tahan. Jadi saya faham tuan-tuan. Jadi insya-Allah apapun kebersihan ini jangan kita pandang secara orang kata secara simple kita pandang bersih sampah aja. Tak. Sebenarnya semua kebersihan tu adalah teliti. Kebersihan tu dari segi amanahnya, dari segi kita tidak ada perasaan-perasaan yang tidak baik, dengki-mendengki, jatuh-menjatuhkan. Tak. Kita kena sama-sama bangunkan bandar kita ni. Kalau kita nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu sebab kita buat program ini nak bagi kesedaran masyarakat, tetapi penting dia nak menjaga kebersihan dari segenap aspek kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.